Sebab sekarang ni you kena prepare yourself with the knowledge tuan-tuan, supaya you jadi the best risk management punya apa orang kata tak kira lah department ke, managers ke dan sebagainya. Nampak tu. Pertama dalam Petronas you terdedah kepada risiko yang besar, betul tak tapi how to manage the risk. Hari ini kita kebanyakan belajar risk management ni tuan-tuan daripada orang yang tidak mengetahui pengetahuan mengenai Al-Quran. Sedangkan kita terlupa bahawa risk ni semua datang daripada Allah. Okey, yang tu nanti saya akan sentuh pada hari Jumaat yang keberapa tu. Pasal risiko dia panggil mengurus risiko dalam kehidupan. Itu kita tuan-tuan tunggu hari Jumaat yang keberapa saya lupa, nanti kita cek balik pada apa. Okey, jadi kita terus pada buku ni tuan. Hari tu saya berhenti pada muka surat yang ke-8 kalau tak silap saya tuan. Muka surat yang ke-8. Betul Ada siapa-siapa ingat tak? Saya berhenti mana? Tak ada, ni saya main teka je tuan-tuan. Saya berhenti kat mana? Okey, main agak je. Okey. Jadi kalau tak silap saya berhenti pada muka surat 8. Dan kalau saya tak silap saya berhenti pada ayat yang ke surah Al-Baqarah tu, surah yang kedua ayat yang ke-38. Ni cerita pasal stress management. Ayat ni cerita pasal stress management. Okey. Allah kata qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah kata turunlah kamu semua ke muka bumi, dan apabila pasti akan datang pada kamu daripada kami panduan kami, manual kami. Apa dia panggil? Al-Quran. Faman tabi'a huda, siapa yang mengikuti manual tersebut, dia tidak akan ditimpa dengan dua penyakit. Okey, penyakit yang pertama disebut sebagai al-khauf. Ini saya dah cerita dulu, ni cuma ulang sikit tuan-tuan. Al-khauf maknanya kebimbangan, fear. Saya dah cerita dulu Fear itu penyakit pertama yang akan buat manusia stres. Okey. Dan yang penyakit yang kedua adalah disebut sebagai yahzanun. Hazan. Apa tu? Kesedihan dan kekesalan. Okey. Yang sebenarnya tuan-tuan manusia ni kalau dari segi emosi tuan-tuan, dia duduk dalam 3 keadaan. Dari segi emosi. Pertama, dia duduk dalam keadaan tenang. Itu satu emosi dia. Yang kedua, dia duduk dalam keadaan bimbang. Okey. Yang ketiga, dia duduk dalam keadaan regret dan sedih. Cuba tanya tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan duduk dalam keadaan apa? Macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu tuan-tuan sekarang ni duduk dalam keadaan tenang ke, duduk dalam keadaan bimbang ke, duduk dalam keadaan sedih? Macam mana tahu? Check your script. Apa you tengah fikir sekarang? Apa tengah fikir sekarang ni? Kerja. Sekarang ni pukul, kalau ikut jam betul pukul 1 apa? 1.40. Baca skrip Baca skrip Harap-harap Ustaz Abir 1.50. Sebab ayah ada kerja lagi nak buat ni. Kan hari ni ada meeting, ada apa semua kan Sekarang ni your mindset duduk pukul berapa? Sekarang ni 1.40, tapi your mindset duduk pukul berapa? Pukul 2. Maknanya you put your mindset in the future. Kalau you put your mindset in the future, what will happen to you tuan-tuan? Kesan you akan bimbang. You akan stres. Jadi orang yang tak ikut manual tuan-tuan, orang yang tak ikut manual ni, Al-Quran ni, Allah takkan guide dia tuan-tuan. Takkan guide dia apa? Untuk put mindset dia in the present. Sebab apa? Syaitan akan bring mindset dia in the future, dan kesan dia akan rasa bimbang. Nampak tu. Dan bimbang itu akan menghasilkan stres pada you, tekanan pada you, betul tak? Ini di stress management tuan-tuan. Itu sebab stress management ni hanya dalam Quran ni tuan-tuan. Okey? Hari ni kita belajar stress management daripada siapa? Saya nak tanya, kita belajar stress management daripada siapa? Daripada orang putih. Saya dah cakap tu tuan-tuan, orang putih adalah orang yang sesat. Tuan-tuan belajar stress management daripada dia, sesat lah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka tidak dipandu oleh Allah. Ini kena ingat tuan-tuan Kena ingat betul-betul. Jadi kita nak belajar stress management daripada Al-Quran. Jadi sekarang ni tuan-tuan,
Ataupun tuan-tuan, okey, you punya mindset sekarang ni duduk in the past. Macam mana yang you nak tahu you punya mindset duduk in the past? Apa cakap? Baca satu skrip yang put your mindset in the past tu. Apa dia? Silap lah. Patut saya tak kerja dengan Petronas dulu. Contohlah, tak semua orang cakap macam tu tuan-tuan kan pening kepala tiap-tiap hari dia kata. Patut saya menjaga dulu. Lah. That means your mindset actually sitting in the past. Tak ada tuan-tuan What already happening in the past tuan-tuan, it's already happened. So you don't have to think anymore. Past already. Tak payah kenang benda yang dah lepas tuan-tuan. Tak payah. Okey, apa yang benda yang lepas ni kita cuma ambil pelajaran just to improve ourselves. Tak payah kita nak regret lagi. Itu sebab kenapa tuan-tuan? Kenapa kita tak mampu tuan-tuan nak put kita punya mindset in the present. Kita tak mampu tuan-tuan, kecuali kita minta pertolongan Allah. Itu sebab apa doa yang kita baca, nak always put our mindset in the present. Apa doa tuan-tuan? Ya Allah SWT ajar, inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nampak? Wahai Tuhan, tolong lindung aku daripada perasaan susah hati dan perasaan sedih dan kesal. Maknanya apa tuan-tuan? Jadi saya punya perasaan tuan-tuan, supaya saya punya pemikiran ni always sit in the present. Nampak tu? So macam mana nak put dia punya mindset sit in the present? What is the script? Nak put your mindset sit in the present. Script dia, saya cuma ada masa sekarang saja. Saya cuma ada masa sekarang saja. Dan saya nak ambil peluang masa sekarang ni untuk tukar dia jadi amal soleh. Nampak tak? Senang kan nak letak present, nak letak that mindset in the present. Itu sebab kenapa saya cakap dulu, present time is a present. Why it is a present? Because it is a gift from Allah Subhanahu Wa Taala. Duduknya tuan-tuan sekarang ni adalah satu kurniaan daripada Allah tuan-tuan. Dan bila Allah bagi kita kurniaan, pasti Allah hendak tiap-tiap kurniaan tu ada tanggungjawab dia. Apa tanggungjawabnya? Untuk change that, dia panggil apa? Opportunity given by Allah SWT tu, kurniaan tu, fadlun tu, supaya dia jadi amal soleh. Itu saja tugas kita. Nampak? Tapi benda ni tuan-tuan takkan mampu kalau tuan-tuan tak minta tolong daripada Allah. Inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung daripada kamu supaya jangan mindset aku ni fokus in the future ataupun fokus in the past. Itu maknanya a'udzubika minal hammi wal hazan. Sebab apabila kita punya mindset tuan-tuan fokus in the future, kesan dia kita akan bimbang dan kita akan stres. Begitu juga apabila dia fokus in the past, kita akan rasa sedih, regret, dan kesan dia kita stres juga. So kita kena put our mindset in the present. Siapa yang put dia punya mindset in the present, Allah akan bagi ketenangan pada dia. Sebab dia tahu dia cuma ada masa sekarang saja, dan dia nak gunakan masa ini tuan-tuan untuk tukar dia jadi amal soleh. Dan kesan dia Allah bagi tenang. Itu yang dia panggil khusyuk tuan-tuan. Khusyuk. Khusyuk ni focus your mindset in the present. Dan kita takkan dapat the ability to put your mindset in the present kalau kita tak ngaji Quran. Allah sebut, faman tabi'a huda fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzan. Itu yang kita dah cerita. Okey, kita sambung sikit tuan-tuan. Ada lagi 5 minit. Okey. Jadi Allah sebut siapa yang mengikuti petunjuk ini, mereka akan dapat letak mindset mereka in the present, makna mereka akan jadi orang yang terbaik. Okey. Jadi orang yang produktif. Hari ni kita define perkara definisi produktif pun salah. Okey. Jadi Allah sebut modul dia adalah apa? Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab yang boleh bawa tuan-tuan modul yang boleh bawa kita untuk train mindset kita in the present hanyalah Al-Quran. Dan orang yang mengikuti Al-Quran ni, yang dapat fokus tuan-tuan, orang yang khusyuk adalah orang inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya manusia yang paling produktif. Itu sebab kita kena ngaji bahasa Arab. Hari ni kalau kita terjemah pada dipanggil apa? Terjemahan saja, kita akan nampak sungguhnya manusia yang paling mulia. Tetapi perkataan akrama ni boleh terjemah apa? Sungguhnya manusia yang paling mulia, yang paling berjaya, yang paling bijaksana,
yang paling produktif. Apa lagi tuan-tuan? Yang paling cemerlang. Itu semua boleh terjemah perkataan akram. Sebab semua term tu kita gunakan tuan-tuan tiap-tiap hari dalam kita punya day to day punya activity, but with wrong understanding. Kenapa? Sebab kita tak rujuk pada Quran. Siapa yang tak rujuk pada Quran, Allah tak bagi dia right understanding. Itu sebab kenapa Quran is very important in our life, tuan-tuan. Itu sebab kenapa Allah train kita tiap-tiap bulan, dalam 1 bulan punya training tu, untuk kita jadi manusia yang terbaik dan modul di Al-Quran. Tapi masih lagi tuan-tuan, masih lagi manusia sekeliling kita ni menganggap Al-Quran ni just as a book of ritual reading. Itu sebab kita nak minta ni Ramadan ni, bagi saya nampak Quran ni daripada perspektif yang betul, ya Allah. Perspektif yang betul apa? Very important book in my life. Kalau kita tak dapat letak dalam pemikiran kita tuan-tuan bahawa Quran is the most important book in our life, dia takkan motivate kita tuan-tuan untuk sungguh-sungguh mahir dengan Quran. Dan siapa yang boleh letak that kind of understanding? Hanya Allah, tuan-tuan. Itu sebab doa ni tuan-tuan kena minta sepanjang-panjang saya cakap tadi bulan Syakban dan bulan Ramadan. Okey? Okey, jadi Allah menegaskan pada ayat di atas bahawa untuk menjadi manusia yang terbaik, manualnya adalah Al-Quran. Pada hari ini manusia bercakap mengenai orang yang terbaik, model yang terbaik, tetapi model atau manusia yang dianggap terbaik itu buta Al-Quran. Mana mungkin tuan-tuan kita nak cakap pasal benda yang terbaik hari ini kita buta Quran, tuan-tuan? Tak mungkin, tuan-tuan. Okey? Atau kita tak ada sungguh-sungguh untuk apa? Semua kita nak bawa anak kita jadi orang yang terbaik, orang yang bijaksana. Tapi kalau tuan-tuan tidak sungguh-sungguh letak dalam mindset kita dan mindset anak kita bahawa the best book is Al-Quran, tuan-tuan, segitu kita takkan dapat bina jadi manusia yang terbaik. Okey? Jadi mana mungkin kita ingin menjadi yang terbaik tapi buta Al-Quran, tidak suka mendekati Al-Quran, atau tiada komitmen yang kuat untuk mengkaji dan mahir terhadap Al-Quran. Malah membaca Al-Quran pun masih merangkak-rangkak. Kita masih merangkak-rangkak, tapi kita kata kita nak jadi orang yang terbaik. Jangan buat things that is impossible, tuan-tuan, against the law. Kalau kita go against the law, kita takkan dapat kita punya matlamat tu. Okey? Jadi muhasabah diri kita hari ini, sekiranya kita ingin menjadi manusia terbaik, ingin bercakap mengenai pembangunan insaniah, human development, tidak boleh tidak kita sendiri mesti mempunyai komitmen yang tinggi terhadap Al-Quran. Kita mesti menjadi ahlul Al-Quran, tuan-tuan. Okey? Kerana ahli Al-Quran itu adalah ahlullah, sebagaimana Rasulullah SAW sabda pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Ibnu Majah pada muka surat 9 tu, Allah kata inna lillahi ahlina minan nas. Sungguhnya Allah ni ada keluarga dia daripada kalangan manusia. Rupanya kalangan manusia ni ada keluarga Allah. Lepas tu qalu ya Rasulullah manhum. Sahabat tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa mereka? Jawab Rasulullah, qal hum ahlul Quran. Mereka adalah orang yang mahir dengan Al-Quran, ataupun orang yang bersungguh-sungguh nak memahirkan diri mereka dengan Al-Quran, berazam sungguh-sungguh untuk memahirkan diri mereka dengan Al-Quran. Okey? Mereka adalah ahlullah, mereka adalah keluarga Allah, wa khasatuh, orang yang dipilih oleh Allah. Mana orang yang mahir dengan Al-Quran, orang yang dipilih oleh Allah. Tapi apa cakap? Dia kata kita tak mahir sebab Allah tak pilih kita, Ustaz. Jangan cakap macam tu. Kita sendiri yang boleh letak diri kita. Itu sebab tuan-tuan, sangat penting tuan-tuan kena datang seminar. Sangat penting. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak masuk syurga, tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak nak masuk syurga, tuan-tuan, tak payah datang seminar. Okey? Itu tuan-tuan, sebagai pengakhiran daripada ceramah pada hari ini. Jadi minta doa apa yang saya cakap tu, tuan-tuan. Ulang balik apa doa sepanjang Rejab ni, sepanjang Syakban ni, bagi saya mahir dengan Al-Quran. Buka hati saya sungguh-sungguh nak belajar Al-Quran. Mahir baca dia, mahir hafal dia. Apa lagi? Mahir tuan-tuan kefahaman dia, dan mahir untuk melaksanakannya dengan ikhlas dalam kehidupan saya dan kehidupan keluarga saya, kehidupan rakan-rakan saya dan kehidupan masyarakat saya. Minta semua tu sepanjang-panjang bulan Syakban dan bulan Ramadan. Tuan-tuan, setakat tu yang perlu saya sampaikan. Yang baik itu daripada Allah. Nanti kita sambung lagi, tuan-tuan. Tolong tandakan saya berhenti pada muka surat 9, tuan-tuan. Dan kita akan insya-Allah sambung pada bulan depan pada muka surat 10. Jadi wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Seperti biasa, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada siapa-siapa nak bagi sumbangan pada Mak Tafiz, saya dahului dengan ucapan jazakumullah khairan katsiran. Wallahu a'lam.